الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mulakan siri yang pertama bagi kuliah kita ini, dan kita pilih untuk membaca hadis-hadis 40 yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perkataan hadis-hadis 40 ialah merujuk kepada 40 hadis yang dikumpulkan oleh tokoh-tokoh. Selain daripada An-Nawawi, ada lagi tokoh-tokoh lain yang menghimpunkan 40 hadis. Ada yang menghimpunkan 40 hadis di dalam masalah yang berbagai-bagai. Cumanya An-Nawawi rahimahullah, dia himpunkan 40 hadis yang pada sisi pandangnya, pada pendapat An-Nawawi. An-Nawawi ini ialah imam alim di dalam fiqh dan hadis, bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Meninggal pada tahun 676 Hijrah. An-Nawawi rahimahullah, dia kumpulkan 40 hadis pada sisi pandangnya, merangkumi semua yang berkaitan dengan Islam. 40 ini pada sisi dia, pada pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, merupakan 40 yang paling utama. Dalam 40 ini terkandung semua ajaran-ajaran utama Islam. Persoalan kita, kenapa 40? Kerana di sana ada hadis yang dhaif, yang tak boleh pun dijadikan hujah, yang menyebut kelebihan menghafal 40 hadis. Bahkan ramai ulama yang mengkritik hadis ni tak boleh pun untuk dijadikan i'tibar kerana sangat dhaif. Pun begitu, telah ditakdirkan ulama-ulama ambil juga manfaat. Mereka tak berhujah dengan 40 ni, mereka ambil lah 40 untuk buat himpunan. Maka banyaklah himpunan ulama itu dan ini yang mengumpul 40 hadis. Oleh kerana Nawawi himpun 40 hadis yang pada pandangan dia yang kumpul 40 ni. Bukan Nabi kata mesti 40 ni, dia yang kumpul. Maka terkenal dengan Arba'in Nawawiyah, 40 Nawawi. Nawawi itu merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi. Cumanya orang Arab ni, kita nak kena tahu, dia nuklear tu pun dia panggil Nawawi juga. Kalau senjata nuklear, dia panggil Al-Aslihah An-Nawawiyah, senjata nuklear. Sebab tu bila special branch Arab duk cek siapa yang nak jadi teroris, dia tengok ada orang duk baca Arba'in Nawawiyah, 40 senjata nuklear. So jadi jadi bahasa dia confuse. Nawawi merujuk kepada merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, kita mulakan hadis. Sebahagian hadis ni kita dah baca dah, tapi bila saya baca kali ini hadis ni, kita akan hurai panjang. Mungkin satu hadis bersiri-siri kuliah. Kita akan syarahkan hadis itu.
Hadis yang pertama, hadis ni semua orang hafal, semua orang tahu, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Dia tak bagi tahulah amalan tu amalan buruk ke amalan baik, tapi semuanya berlaku dengan niat. Hadis ni dianggap sebagai hadis yang paling penting, kepadanya lah terhimpunnya Islam. Dan kita akan lihat betapa besarnya makna hadis ni, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala apabila dia himpunkan kitab dia Al-Jami' As-Sahih, iaitu ataupun kita kenali dengan Sahihul Bukhari, dia letakkan hadis ni hadis yang pertama. Walaupun tajuknya macam tak berapa sesuai pada kitab hak awal tu tentang Bad'ul Wahyi, tapi dia letak tentang innamal a'malu binniyat. Seakan-akan dia nak bagi tahu bahawasanya kita ni, diri dia sendiri dan diri pembaca, niatlah dengan yang betul apabila nak memulakan sesuatu, termasuk membaca kitab ni. Innamal a'malu binniyat. Hadis. Tuan-tuan ada kitab tak? Oh, apa? Saya salah mengajar di hadapan para ulama hadis. Pakai apa belaka? 40 hadis ni ada muattah. Oh, boleh beli muattah lah. Belilah walaupun dah hafal saja, contin-contin. Okey. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Hadis ni daripada Umar bin Khattab. Bila kita baca kitab-kitab hadis yang macam Nawawi dan seumpamanya, dia dah shortcut sanad. Dia ambil sanad yang paling akhir, yang teratas. Tetapi hadis sebenarnya sanad dia bukan banyak ni saja. Terutama Imam Nawawi, dia berapa ratus tahun, 600 tahun kemudian, dia ada sanad dia lagi. Sanad hadis ni bermula daripada para pengumpul hadis. Umpamanya Al-Bukhari, Imam Bukhari, ada sanad dia. Sebab itu hadis ni di dalam Sahih Bukhari, Bukhari ambil melalui Al-Humaidi. Al-Humaidi, hadis pertama Bukhari melalui gurunya Al-Humaidi, iaitu Abdullah ibn Zubair. Al-Humaidi ni kita punya kan hadis dalam Humaidi yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi mengenai innamal a'malu binniyat dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dia macam agak terpendek sikit. Jadi cara riwayat tu macam ada tasarruf, dia panggil tasarruf bil makna ataupun tasarruf bil riwayat atau riwayat bil makna dalam ilmu hadis, iaitu dia riwayat secara makna. Jadi ada pendek sikit hadis tu, tak full macam ni. Kenapa Al-Bukhari pilih juga hadis hak pendek tu sikit, pendek tentang innamal a'malu binniyat tu, tak pilih hak riwayat hak nampak full sikit, hak penuh sikit dia punya teks dia, jadi perbahasan di kalangan ulama-ulama hadis. Sebahagian para ulama hadis kata kemungkinan kerana Al-Imam Al-Bukhari nak memuliakan Al-Humaidi kerana dia seorang Quraisy, keturunan Quraisy. Itu andailah, kita pun tak tahu, Bukhari yang lebih tahu. Hak mai kemudian andai saja. Andai saja. Al-Humaidi namanya Abdullah ibn Zubair. Dia mengambil riwayat daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan mengambil daripada Yahya bin Sa'id.
Yahya bin Sa'id mengambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengambil hadis itu daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas telah mendengar Umar bin Khattab berada di atas mimbar berkhutbah, dan Umar bin Khattab menyebut Nabi telah bersabda innamal a'malu binniyat. Dia jadi macam tu. Dia takkan main-main tulis Bukhari kerana Bukhari tak jumpa Nabi. Dia memerlukan perantara. Hadis bukan jenis duk ya hanana kemudian mimpi main hadis. Dia tak boleh. Kan? Dia hadis dia kena ada sanadnya. Sanad ni dia nak kira pula. Rawi tu kita nak kenal. Siapa rawi? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nama-nama rawi ada dalam kitab-kitab hadis. Kemudian kita tahu dia ni dhaif ataupun dia lemah ataupun dia pada martabat hasan. Kalau dia pada martabat sahih, ada berapa tabaqat pada yang sahih. Kategori dia punya klasifikasi sahih, kualiti sahih tu. Tabaqatul ula, tabaqatul tsaniyah, tabaqatul tsalisah, level yang pertama, level yang kedua, level yang ketiga. Baru kita boleh tahu ini hadis ni sahih pada level yang keberapa. Ibn Hajar Al-Asqalani terkenal ni, yang ustaz-ustaz ni baca Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kajian bagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani mengklasifikasikan rawi, terutama dalam kitabnya Taqribut Tahdhib. Taqribut Tahdhib. Apa yang saya nak ceritanya, apa dia? Nak ceritanya sanad ni bukan duk main-main pi ambil kok dalam masjid sanad duk syiar aku ada sanad. Jom majlis pi ambil sanad. Sanad tu kalau campur dengan kita ni pakai palsu terus. Sebab hak rawi hak duk ambil tu semua hak jago-jago. Nama kita tak ada lagi dalam kitab Al-Mizzi. Nak cek pula nama dia ni Awang bin Kemah ni duduk tang mana? Tak ada. Yang kata pi ambil sanad penuh masjid faham balik habang korang aku malam tadi pi ambil daripada Syekh Indonesia tu mai. Sanad hang tak pakai. Sanad hak pakai tu hak bermula daripada Bukhari tu. Setakat nak syok-syok boleh lah. Saya sendiri ada habis sanad-sanad hadis ni kebanyakan ada. Daripada jalur banyak 5-6 sanad. Ambil daripada jalur ini semuanya sampai kepada Nabi SAW. Tapi saya tak pakai lah, saya tak kira lah daripada saya. Kalau kira daripada saya tak terpakai lah. Kira daripada guru hak saya ambil tu pun mungkin tak boleh juga. Sebab kualiti nak jadi rawi ni start daripada Bukhari cukup dah. Kerana tujuan sanad tu bukan syok-syok nak letak nama orang. Tujuannya kerana nak periksa, nak cek hadis ni boleh terima, tak boleh terima. Rawi dia pembohong kata. Padan dengan bermula dengan rawi-rawi bermula daripada imam-imam yang mengumpulkan hadis Bukhari, Muslim, dan kerana kitab tu semuanya sama. Dah kita tahu yang ni betul dah Bukhari kata macam ni, cuma nak tengok dia punya rangkaian itu. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Sa'id bin Mansur dan seterusnya. Okey. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Last kali siapa hak dengar daripada Nabi siapa dia? Amirul Mukminin. Siapa yang Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dia baca hadis ni masa dia duduk atas mimbar. Siapa yang dengar? Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas dengar Umar, dan Alqamah bin Waqqas riwayat hadis ni. Siapa yang dengar daripada Alqamah bin Waqqas? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia dengar. Siapa yang lepas tu dia habaq kat siapa? Dia habaq kepada Yahya bin Sa'id. Daripada Yahya bin Sa'id berpecah banyak puluh, 60 anak murid. Jadi ahli hadis ni dia nak kena hafal semua ni nama-nama rawi ni, kan? Setakat satu tadi pun pakat lupa belaka dah, kan? Jadi kalau banyak lagi lupa lah, kan? Maksudnya besar otak dia tu, dia punya memori dia tu besar. Setakat kita pergi duk tambah kot belakang atas ni tak jadi memori tu, kan? Kuat memori sehingga dia mereka mengumpulkan dan dapat mengenali para rawi. Tu pun masih ada lagi sebahagian bermasalah. An Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin. Amir maksud apa? Pemimpin. Mukminin maksud orang yang beriman. Saya dah syarah dah dulu ni, saya cerita asalnya orang Islam ni tak ada nak panggil apa kat ketua dia. Apabila Rasulullah pada zaman Nabi SAW tak ada masalah, orang panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Tu pun kadang-kadang orang Badui tak rupa nak santun, tak pandai nak berbahasa dengan Nabi. Ya Muhammad, dia main. Ya Muhammad, dia panggil Nabi. Nabi kata, Quran larang, Quran suruh jangan panggil Nabi. Macam kita panggil kawan-kawan kita, panggillah ya Rasulullah. Tak boleh angkat suara kat Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd. Jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi bila orang nak cakap dengan Nabi, ada santun dia, ada hormat, cakap kat Nabi pelan-pelan, bagi Nabi, bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Tak boleh macam tu. Sahabat pergi cakap elok-elok kepada Nabi SAW. Masa zaman Nabi ada, tak boleh angkat suara kepada Nabi. Bila Nabi tak ada, tak boleh angkat suara dalam masjid Nabi. Kerana di situ ada dekat dengan makam Nabi SAW. Ihtiram, hormat kepada Nabi SAW. Kalau tak boleh angkat suara berbantah-bantah apabila orang membaca hadis Nabi. Setengah orang dia tak puas hati dengan hadis Nabi. Bila orang baca hadis Nabi, tak apalah kalau orang tu punya tafsiran tak betul, kita tolong betulkan tafsiran. Tapi dia tak setuju. Ada orang komplain, pasal apa duk pergi bubuh masa sebelum khutbah? Duk atas mimbar ni kan, apa nama, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, kan? Kita kata yang tu Nabi khutbah mula macam tu, ish tak sah, tak apa seronok. Dia tak sah duk sebut bid'ah ni, dia kata. Dia tak syok dengan hadis Nabi. Dia kata kita tak sah duk sebut lah benda ni. Ikut orang lah, orang nak amal benda baik. Kita kata bukan kita sebut, bukan penulis khutbah sebut. Siapa yang sebut? Nabi. Masa Nabi mula khutbah, Nabi sebut macam tu, kan? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua benda yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah sesat. Nabi kata bila Nabi khutbah, Nabi nak ingatkan. Jadi bila orang yang khutbah datang kemudian, orang follow format tu, baru orang sampaikan khutbah. Ada orang dia menghantar komplain, tak berhenti. Dia kata, kita kata hadis Nabi, tak usah duk baca lah hadis pun, dia tak syok sangat dengar. Oh, kacau. Tak boleh. Ihtiram kepada Nabi. Dia tak suka dengar perkataan tu. Bukan kita kata, Nabi yang kata, kan? Maka ihtiram. Bila orang baca hadis Nabi, maka kita tak komplain. Tak boleh duk kata tak usah baca. Mungkin kita nak tafsir lain hadis Nabi kata tu, tak apalah, kita boleh bagi tafsir lah. Mungkin orang tu tafsir salah. Okey, orang panggil ya Rasulullah, boleh panggil belakang lah, panggilan yang terbaik ya Rasulullah. Tak ada lah lebih baik daripada ya Rasulullah. Kadang-kadang Abu Hurairah sebut khalili, kekasih aku, kekasih aku. Nak panggil Nabi hak terbaik macam mana? Hak Nabi panggil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu terbaik, kan? Nak panjang, nak bubuh Sayyidina wa Maulana, bubuhlah, tapi tak bolehlah bubuh tempat ibadat. Nak panggil Sayyidina wa Maulana dalam nasyid kita kat Nabi, tak apalah, ikut kita lah. Tapi dalam ibadat hak Nabi letak dah, dia panggil Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu lah. Kalau tidak kita nak pergi ubah, kacau. Tak kira orang bang, wa asyhadu anna sayyidina, kacau orang bang. Kita kata ya Allah tambahkan bagus, dia kata tak boleh. Format dia dah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak kita tambah asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Macam mana kalau orang bang macam tu? Kita kata tak betul. Pasal apa tak betul? Dia kata tambah bagus. Tak boleh, pasal dia format dia macam tu dah. Hak dia awak main, Nabi hak ajak yang terbaik. Nak tambah hak kita sendiri. Nasyid kita punya sendiri buat, kita tambah tak apalah. Tapi hak Nabi dah ajak dah, tak usah tambahlah. Anggaplah hak Nabi tu is the best. Anggap yang Nabi adalah yang terbaik. Nabi yang terbaik. Bila Nabi tak ada, orang selepas Nabi bukan Nabi, bukan Rasul. Dia nak panggil apa orang hak ganti Nabi ni? Jadi peringkat awal seperti mana kita sebut, orang panggil Khalifata Rasulillah.
pengganti Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyebut, ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Jadi betul lah, kerana Abu Bakar jadi khalifah selepas Nabi SAW. Bila Abu Bakar meninggal, Abu Bakar merintah Sa'ad dah 2 tahun lebih lah. Umar naik. Nak panggil apa kat Umar? Tak ada panggilan. Orang kadang-kadang duk panggil, ya khalifati Rasulillah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Umar satu orang yang fikir panjang. Umar kata, besok kalau mai khalifah lain kau duduk panjang, ya khalifati Rasulillah, tu baru 3. Mai kono ya khalifati Rasulillah, ya khalifata khulafai panjang. Satu hari ada orang mai jumpa dalam sebahagian riwayat yang dibawa oleh Amr bin As, bukan dia kata, wakil yang dibawa kata, panggil, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Umar dengar sedap. Dia kata, bagus panggilan yang hang panggil. Umar kata, aku amir, pemimpin, kamu mukminin. Ini satu panggilan yang bagus. Maka bermula daripada situ, maka lahirlah panggilan Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ni zaman Nabi tak ada lagi. Zaman Abu Bakar pun tak ada lagi. Sebab tu kita tak dengar orang sebut Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiq. Sebab zaman dia tak pakai lagi gelaran ni. Zaman dia pakai Khalifata Rasulillah Abu Bakr Siddiq. Dia mai kemudian, dia mai pada zaman Umar bin Khattab. Mai pada zaman Umar bin Khattab. Jadi dia amir, rakyat dia mukminin. Mukminin. Kita amir apa tak tahu. Okey. Abi Hafs ni kunyah. Kunyah ni biasanya Arab ni ada kunyah. Kunyah ni dia macam gelaran lah. Sama ada digelar tu kerana ciri dia ataupun kerana anak dia. Kadang-kadang orang tu ada anak Maryam, dia Abu Maryam. Kalau dia ada anak nama Zubair, dia Abu Zubair. Hafs, Muhammad tak ada. Hafsah dia ada Hafsah, tapi Hafs maksud singa. Abu Hafs ni bapa singa. Arab nama anak-anak kadang-kadang cengeng. Muhammad tak ada nama Hafs, tapi dia cengeng nama-nama dia kerana dia bubuh anak dia kerana nak lawan musuh dia. Dulu Arab yang tradisi. Abu ni Arab lah pakai lah, tapi dia pakai nama, dan adalah kadang-kadang orang tanya dia Abu apa. Cuma Abu ni jadi tak apa elok ke belakang ni, pasal geng-geng ISIS tu pakai. Abu belakang geng ISIS tu. Abu ni, kemudian geng-geng hak mana pakai Abu ni perangai tak apa nak elok. Bubuh Abu tapi perangai tak apa nak elok. Abu Akif Abu apa, jadi tak elok perangai. Jadi An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah redha kepada dia. Allah redha kepada dia. Sebab kalau kita sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha pada dia dan bapa dia. Umar Al-Khattab ni dia tak masuk Islam. Hak masuk anak dia saja Umar. Hak masuk Umar saja. Tapi dia tak ubahlah jadi Umar bin Abdullah apa, dia tak buatlah kerja tu. Al-Khattab nama dia, nama asal dia Khattab Al-Khattab. Jadi kerana Islam tak ubah nama orang, tak pasal-pasal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tu pun berkata, samalah. Bahasa kita ni sabda kata, tapi maksud orang Melayu ni dia santun kot. Kalau Nabi dia kata bersabda, kalau kita dia kata berkata, kalau Tuhan kata apa?
berfirman. Kalau raja dia kata bertitah, tapi hak tu belaka lah. Hak tu belaka lah. Cuma kalaulah itu lambang kesantunan, tak apalah, santun lah. Makna sama lah. Kadang-kadang santun ni dia lain. Setengah orang dia tak faham bahasa. Dia main-main kita, dia ingat kita orang tahu, dia kata, "Weh hang nak pergi mana?" Dia umur baru apa, dia main hang. Dia tak tahu, dia ingat perkataan dia tu bagus. Dia ingat dia nak cakap utara dengan kita. Kita orang utara ni, kita tak cakap dengan semua orang, dia cakap hang-hang ni. Kan? Tapi dia faham hang tu. Hang tu dia faham awak. Dia beza awak, engkau, dikau. Walaupun maknanya sama, tapi kesantunannya berbeza. Kesantunan. Santun ini diambil kira berdasarkan culture. Berdasarkan culture Islam suruh hormat tu. Hormat tu. Walaupun kalau cakap Arab, anta ya syekh, betul. Tapi kita bila cakap Melayu, mai pada satu orang tua, ni anta nak pergi mana? Dia ayat tu jadi tak stabil. Tapi kalau dia sambung terus, aina tadhhab ya syekh? Aina anta dhahib ya syekh? Dia betul lah. Kerana ayat tu dalam konteks bahasa Arab dia jadi. Dia jadi. Kita kata kat bapak kita, "Ayah, you nak pergi mana?" Walaupun betul lah, tapi ayat ni dia tak asal. Tapi kalau kita cakap, "Where you going dad?" Betul lah. Sebab dalam konteks bahasa English tu betul. Tapi kalau dia mes ketui you macam tu je, dia kata, "Ambil hang duk you dengan aku." You makna kamu apa kata? So konteks bahasa tu. Tak apalah. Saya bukan kata. Okey. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, Umar bin Khattab kata, aku dengar Rasulullah berkata. Ini satu perkataan penting dalam hadis. Kerana sahabat Nabi bukan semua dengar hadis. Kadang-kadang dia tak dengar. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni mengaji ni dia kena sungguh sikit lah. Walaupun saya tahu tuan-tuan ni semua jenis otak, jenis handphone, ni hak yang the latest version punya ni, yang semua ada. Tapi kadang-kadang bila tak tulis dia tak ingat juga, kan? Boleh main tadah macam tu boleh lah juga, daripada orang kata duk pergi tadah tengah hujan, kan? Tapi kalau ada buku bagus lah. Pasal benda ni bukan nak pergi mengaji syok-syok, buat lawak. Saya menyanyi tak pandai, menyanyi tak ada lah, jadi kuliah lah. So kalau ada buku bagus lah, tapi tak apa. Dalam hadis, di kalangan para sahabat, bukan semua hadis yang sahabat riwayat mereka dengar sendiri. Ada riwayat yang mereka tak dengar, mereka dengar daripada sahabat lain. Seperti Abu Hurairah. Dia masuk Islam lambat. Dia berapa tahun je, dan dengan Nabi 3 tahun gitu je. Hak sebelum tu semua hadis-hadis yang diriwayat, kebanyakannya dia ambil daripada sahabat yang lain. Banyaklah juga hadis yang dia ambil daripada Nabi, sebab dia mulazamah dengan Nabi. Dia pun selalu ikut Nabi, selalu tak berhenti. Dia tak kerja lain, kerja tunggu Nabi ya. Tapi yang mana yang zaman-zaman awal dia dengar, dia kena tanya sahabat lain. Seperti orang lain siapa dia? Seperti Ibnu Abbas. Nabi meninggal, dia budak-budak lagi. Hadis-hadis yang diriwayat dia ambil daripada orang lain di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bab ini di dalam hadis dia panggil marasilus sahabah. Marasilus sahabah. Maksudnya hadis-hadis bursal yang mana diriwayatkan oleh sahabat, di mana kalau orang lain buat tak boleh, sahabat buat boleh. Kok kata tabi'in, dia tak jumpa Nabi, terus dia kata qala Rasulullah, tak boleh, dia tak boleh kata. Sebab dia tak jumpa Nabi, hang kata qala Rasulullah buat apa? Hang kena sebut nama sahabat tu. Hang kena sebut nama sahabat tu. Hang ambil daripada siapa? Kalau tidak tak boleh. Melainkan satu nama yang mana orang tahu dia ambil daripada siapa, iaitu Sa'id bin Musayyib. Dia adalah menantu Abu Hurairah. Kadang-kadang dia skip, dia kata qala Rasulullah, orang boleh agak dia ambil daripada Abu Hurairah lah. Itu pun ada perbahasan yang panjang. Tapi tak apa. Bila Umar bin Khattab kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia dengar sendiri. Tuan-tuan kena tahu, sahabat Nabi ni, walaupun dia orang sahabat Nabi, Umar ke siapa ke, bukan semua hadis dia tahu.
Kerana ada masa Nabi bercakap, dia tak ada. Kata Umar bin Khattab, dia kena bergilir dengan jiran dia. Hari ni jiran dia pergi kerja, dia pergi dengar Nabi. Dia balik mai, dia habaq kat jiran dia apa hak Nabi cakap. Hari ni jiran dia pergi kerja, jiran dia pergi kerja, dia pergi kerja, jiran dia pergi dengar. Punya nak ambil hadis Nabi. Supaya nak boleh tahu hadis Nabi tu. Kadang-kadang Nabi mungkin bersembang dengan 2-3 orang saja. Depa ni dapat hadis tu. Kerana apa yang Nabi cakap jadi hadis. Apa yang Nabi buat pun jadi hadis. Apa yang Nabi mengaku pun jadi hadis. Kadang-kadang Nabi dengan isteri dia bergurau senda. Mana nak tahu? Aisyah je tahu. Sebab tu Aisyah riwayat hadis-hadis kadang-kadang membabitkan persetubuhan Nabi, membabitkan hubungan seks dan gurau senda Nabi dengan isteri-isteri dia. Orang lain tak boleh tahu. Isteri-isteri je tahu. Syiah komplain. Syiah kata apalah Aisyah ni. Habis semua dia riwayat. Dia kena riwayat lah sebab apa yang Nabi buat jadi contoh teladan. Tak ada manusia atas muka bumi ni kalau dedah semua melainkan aib lah. Melainkan Nabi SAW. Kalau manusia ambil lah pemimpin hebat terang mana pun, pemidato tangkas terang mana pun, guru besar terang mana pun, kalau kita buka semua hidup dia, jahanam dah. Pasal Tuhan tak buka nampak kemas lah. Kan? Siapa pun. Allah tu Ghafar, Allah Ghafur, diampunkan kita. Maka kita jalan atas muka bumi, kita kadang-kadang ego sikit lah apa. Kerana Tuhan tak buka aib kita. Kalau Tuhan buka aib kita, tak ada siapa boleh jalan. Banyak masalah manusia ni. Apa yang yang tersimpan dalam dada kita kadang-kadang hanya Tuhan yang tahu. Tapi Nabi SAW hayat dia semua benda buka. Dan tak ada yang memalukan. Semuanya mulia. Daripada dia melawak dengan isteri, dia bergurau dengan isteri, dia tidur dengan isteri, semuanya menjadi contoh teladan. Jadi siapa yang nak riwayat benda-benda dalam rumah Nabi? Isteri Nabi. Sebab itu bukan semua benda orang boleh tahu. Orang boleh tahu tentang Nabi. Tapi sahabat tahu hadis banyak, hebat. Kita kalau nak kira nak tahu hadis kira zaman lah, duduk di ujung jari lah. Tak ada benda yang kita tak tahu. Baru 2 minit orang meninggal, satu Malaysia tahu dah. Baru setengah minit ni, satu Malaysia tahu dah. Pantasnya teknologi. Patut kita mesti lebih pandai lah, lebih alim. Cuma bila pandai teknologi ni macam-macam lah. Hak benda salah pun cepat sampai, benda betul pun cepat sampai. Hadis palsu pun cepat sampai, hadis sahih pun cepat sampai. Maka balik kepada hadis. Maka sebahagian sahabat tidak dengar hadis Nabi SAW. Ada sahabat yang kumpulkan hadis banyak dan ada sahabat sikit hadis dia. Ada sahabat kadang-kadang ada hadis yang Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri tak tahu. Saya buat contoh lah. Tentang macam mana nak bagi harta pusaka untuk nenek. Nenek dapat sudus 1/6. Abu Bakar tak tahu. Dia kumpulkan semua sahabat, tanya. Muhammad bin Maslamah bangkit habang, kata dia dengar Nabi kata 1/6. Muhammad Maslamah tahu. Abu Bakar tak tahu. Sebab apa? Bukan semua masa mereka duduk dengan Nabi. Ada masa Nabi pergi sana pergi sini. Ada orang ajak Nabi, Nabi pi. Ada orang jemput Nabi, Nabi pi. Kadang-kadang sahabat tu seorang ajak Nabi, Nabi pi. Dia sampai kepada Nabi SAW. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Sekali saya akan huraikan semua hadis ini. Wa innama dalam bahasa Arab ni hanya sahaja. Orang Melayu terjemah dulu. Maksud hanya sahaja amalan ni dengan niat. Amalan ni dia tak kira amalan semualah, amalan baik, amalan jahat berlaku mesti dengan niat. Kecuali lah yang kata amal kita berniat, kita beramal dengan benda tu. Kalau kita tak beramal, kita jalan-jalan terjatuh. Kita jatuh tanpa niat lah, kan? Sebab tu niat ni tak ada orang tak ada niat. Bila dia buat start enjin, main masjid, masuk dalam saf, takbir 3-4 kali, duk kata niat tak masuk. Pening. Yang ramai masjid tu pasal apa?
Yang masuk langsah orang pergi ambil semayang tu pasal apa? Dia duk habaq niat tak masuk, dia keliru. Dia keliru, dia tak faham hadis Nabi habaq semua amalan berdasar dengan niat. Wa innama likulli imra'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang manawa, bagi setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Sekali saya akan syarahkan ini bagi makna dulu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Hijrah ni kena faham maksud hijrah ni, dia pindah daripada satu tempat ke satu tempat, dia nama hijrah. Adik kita ni, siapa ni ayah dia ni? Sorry dulu. Okey. Hijrah ni dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi pindah dalam konteks dalam Islam ni, hijrah ni ada nilai. Hijrah ni tak terbatal sehingga hari kiamat. Nanti kita akan syarahkan tentang masalah ni. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya li dunia, untuk dunia, yusibuha, yang dia nak, awim ra'atin, atau wanita yang dia nak kahwin, yang kihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni Nabi SAW, hadis ni riwayat tadi kita sebut Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Setengah orang dia keliru, saya nak buang dulu hak keliru. Setengah kitab buku kata hadis ni Nabi sebut sebab ada orang yang hijrah kerana nak pergi kahwin dengan perempuan. Dia panggil muhajir Ummu Qais, muhajir Ummi Qais, berhijrah, penghijrah Ummi Qais. Ummu Qais tu nama perempuan tu lah. Cerita tu ada, tapi nak kaitkan dengan hadis ni tak ada bukti. Sebab tesis saya sabab urudil hadis, dawabit wa ma'ayir. So saya research, saya memang dari segi researchnya tak ada satu bukti yang menunjukkan Nabi kata hadis ni sebab cerita tu, tak ada. Cerita tu ada lah, tapi dia tak kaitan dengan, tak dapat dikaitkan dengan hadis ni. Maka sebahagian buku syarah-syarah ni dia tulis kata kerana peristiwa tu tidak begitu tepat dari segi pembuktian riwayat, tidak begitu tepat. Okey, saya nak syarahkan tentang niat. Apa niat ni? Niat maksudnya simple. Dalam bahasa Arab niat maksud qasad. Arab kata qasada, kita nak pergi suatu tempat, kita bertujuan. Qasad maksudnya kita azam, kita bermaksud, kita berniat, kita nak buat sesuatu. Maka itu kita namakan, orang sebut niat. Bila kita nak semayang, kita masuk, saya buat contoh lah, kita nak makan, kita tak mungkin boleh makan. Nak minum, tak mungkin boleh minum, melainkan kita kena ada niat. Kalau kita tak ada niat, jentera kita tak bergerak. Kata aku tu kan nak minum ni, pasal apa yang tangan duk nak, tangan jangan duk main, aku tak mau minum. Tak mungkin lah, melainkan kita dengan tangan kita. Tangan orang lain bolehlah sumbat, tapi kalau tangan kita takkan macam tu. Kata aku sebenarnya memang tak mau pergi rumah dia, tapi kaki aku ni duk pi juga, aku duk tahan kaki aku, dia duk pi juga. Tak mungkin lah. Apabila jentera kita, anggota kita bertindak, dia terbitan daripada niat kita. Dia terbitan daripada niat. Itu dia qasid, bermaksud. Hadirin dan hadirat sekalian, maka semua amalan ini dia terbit dengan ni. Sebab tu kalau bila orang dia duk pi, saya dah ulang beberapa kali dah ni, tapi bila orang ni, yang orang kadang-kadang duk masuk dalam saf 3-4 kali duk angkat takbir tak jadi itu, dia tak faham yang dia duk buat tu bukan niat. Yang dia duk buat tu atok perkataan dalam otak. Itu kan niat. Semua ada niat. Saya nak buat macam ni ada niat. Kawan kita duk tengah orang duk apa? Orang saya orang duk kuliah, kita kadang-kadang apa picit tangan kita, kita garu kaki kita kata, semua dengan niat. Walaupun kita kata sengaja aku nak garu kaki aku kerana aku gatal, tak kata. Kan? Kerana
Karena benda niat ini dia bukan perkataan. Niat ni sesuatu yang memang dia mengiringi, dia apabila dia adalah mukaddimah kepada pelaksanaan maksud. Bila maksud kita tu, kita nak buat sesuatu tu, dia automatically kita ada niat. Al-Quran, nampaknya Al-Quran tidak menggunakan perkataan niat. Pasal tapi dengan maksud niat lah. Al-Quran guna perkataan apa? Kadang-kadang Al-Quran guna perkataan kita tengok yurid, arad, siapa yang mau. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah diri kamu dengan orang-orang yang mendoa, orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah. Mereka mau wajahnya. Maksud mau redanya. Mereka mau tu, kehendak tu, itulah niat. Itulah niat. Apa kepentingan niat? Yang kita huraikan. Kenapa Nabi sebut setiap orang likulli ri'in manawa. Setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niat. Kerana Tuhan akan balas berdasarkan apa yang niat. Saya buat contoh dan saya akan buat beberapa contoh yang baru nak lagi mudah faham. Contoh dalam hidup. Benda sama, tapi kerana niat berbeza, hukum jadi berbeza. Kita naik bangunan tinggi, cuci bangunan. Tengah kita cuci bangunan, kita fikir aku ni apalah duk kerja cuci bangunan. Dengan masalah banyak, hutang banyak, tengok turun bawah, tinggi bangunan ni, terjun lah. Terjun mati. Laporan orang bawah, kawan-kawan terkesian, kawan kita duduk tengah cuci bangunan, tergelincir jatuh. Tapi dia sebenarnya dia bunuh diri. Dia di sisi Allah dosa besar. Bunuh diri. Hak seorang lagi buat tercuci bangunan juga. Naik nak pergi cuci bangunan, tergelincir sungguh. Jatuh ke bawah dan dia mati. Yang pertama mati bunuh diri. Yang kedua mati dapat pahala. Kemungkinan boleh dapat pahala syahid sebab dia cari rezeki yang halal. Orang yang di bawah mungkin lapor sama. Mungkin ada laporan bagi tahu bahawasanya yang ni tergelincir, yang kedua pun tergelincir, tapi di sisi Tuhan tak sama. Mungkin laporan mungkin orang kampung bihabak, yang ni bunuh diri, yang kedua pun bunuh diri, tapi di sisi Tuhan tak sama. Di sisi Tuhan tak sama. So niat ada benda yang berbeza hukum. Hatta amalan. Saya buat contoh. Kita bangun-bangun pagi, mai-mai semayang. Orang lepas, orang bang semua, kita semayang subuh. Kita semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi biasanya tak tinggal 2 rakaat sebelum subuh ni, Nabi solat. Kita pun solat 2 rakaat. Tengah-tengah solat 2 rakaat, lepas tu kita pun fikir, lepas tu orang keluar kita, "Weh, pagi ni kita nak kena pergi hang siap lagi." Lah aku baru sunat semayang 2 rakaat. Member kita tak apalah, 2 rakaat tu hang kira subuh lah, jom. Kita pun fikir-fikir, betul juga subuh pun 2 juga. Sama lah juga. Jom lah, tak apa dah. Aku tadi aku kira subuh lah, jom. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Sebab kita niat yang tadi niat apa? Niat sunat. Member kita ni, dia pula jenis tak pernah duduk semayang sunat. Dia bangkit-bangkit, ni terus dia semayang subuh 2 rakaat. Dia tak buat sunnah tu. Member dia keluar, jom dia dah. Dia sama-sama semayang kita 2 juga. Hak dia tak apa, dia terlepas dosa subuh tu. Sebab apa? Memang dia niat subuh. Kita tak terlepas sebab kita niat sunat. Menunjukkan niat mempunyai perbezaan kepada hukum amalan. Walaupun zahirnya sama, tapi di sisi Tuhan ia tak sama. Kerana masa kita buat, kita bermaksud dengan maksud yang lain. Dengan maksud yang lain. Hatta kepada dosa. Contoh. Ni contoh sikit lah. Yang contoh tinggi sikit.
seseorang yang menyentubuhi seorang perempuan yang dia sangkakan isteri dia, rupanya orang lain. Kalaulah kitab fiqh selalu buat contoh macam tu, kita fikir biar betul kan. Zaman dulu mungkinlah elektrik tak ada kan, mungkinlah ada orang pergi tumpang duduk rumah dia, dia balik main tengah malam, dia masuk bini dia pergi duduk, tak sangka dia ingat isteri dia, kawan ni pun ingat suami dia ke, katakanlah contohlah ekstrimnya contoh kan. Dah kitab fiqh sebut, kita sebutlah contoh kan. Kalau berlaku boleh berlaku dan tak mustahil pun berlaku kan. Dia setubuhi bukan isteri dia, yang dia sangkakan isteri dia. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Walaupun kejadiannya sama. Dia dan bukan saja tak berdosa, di sisi Tuhan dia tak berdosa dan dia tak boleh dianggap hukuman. Kalau ada undang-undang yang menghukum penzina, dia tak boleh kena. Dia abang tak, aku sangka bini aku. Dia ni kata lah, aku pun sangka suami aku. Silap bilik hotel, orang kata 28, bini suami dia dengar macam 26. Jadi kau silap ambil kunci, bini masuk dulu kan. Jadi andailah contoh yang ekstrim. Demikian juga jika sekiranya seseorang kahwin dengan seorang perempuan, dia kahwin dengan satu orang perempuan tu rupanya saudara ataupun saudari susuan dia. Tak boleh kahwin saudari susuan ni. Dia menyusu dengan daripada ibu yang sama dengan kita. Umpamanya mak kita pernah menyusukan dia. Bila mak kita pernah menyusukan dia, pada tu kita pun tak ingat, dia pun dah besar dah pergi tempat lain. Kita pergi jatuh cinta apa dengan dia, kahwin dengan dia. Duduk 3 tahun, tiba-tiba mak kita mai rumah kita, tanya-tanya, dulu hang kecil-kecil aku menyusu. Kena pisahkan, kena saudara susuan. Hak mana anak tu tak apalah, bagilah nasab dia, tapi kena pisahkan. Kerana dia panggil saudara, ukhtu fir radha'ah, saudara susu, saudari susuan ni tak boleh kita kahwin. Tapi berdosa tak 3 tahun tu? Tak berdosa. Tak berdosa. Bila kita faham niat ni, kita tak jadi macam hak pelik-pelik, hak nak pergi tukang darah kena makan kek beri tu. Berdosa lah, tak sangka habis. Yang tu pasal dia tak faham. Tuhan likulli mri'in ma nawa. Setiap orang dihukum berdasarkan apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Kalau orang perkenal kita pun, katakanlah orang perkenal kita, dia jemput kita makan. Dia tengok kita ni bagus apa, kita jemput kita makan. Lepas kita makan, dia beritahu, ni sebenarnya aku bagi hang makan tadi benda haram. Kita pun balik, Allah, habislah Quran. Takkan Tuhan nak hukum kita, yang buat dia. Setengah orang dia tak faham macam tu. Dia sangka bahawasanya Tuhan pergi hukum orang lain disebabkan perbuatan orang lain. Tak. Samalah yang saya selalu sebut, samalah macam bapak. Katalah bapak dia ni kerja tak betul, so dia pergi ambil rezeki yang halal, haram. Isteri tak tahu, balik rumah isteri tu ambil lah. Suami, tanggungjawab suami kena bagi nafkah. Rupanya daripada duit yang haram nafkah tu. Oh, bodyguard kita ni merata ni. Bagi laluan kata Syekh. Anak siapa ni? Isteri ambil lah hak suami bagi tu. Dia mana nak tahu halal haram, suami yang tahu. Isteri makan, Tuhan tak akan hukum isteri. Setengah orang kata anak-anak dia habis benak jadi jahat, habis lah pasal pak dia punya duit ni tak halal. Pak dia punya duit, pasal apa Tuhan nak hukum anak dia? Sebab tu hadis-hadis yang bersifat macam ni, dia tak mungkin hadis jadi hadis sahih. Saya dah sebut dulu. Macam hadis la yadkhulu ibnu zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak akan masuk syurga. Pak dia yang berzina, pasal apa dia tak masuk syurga? Dulu orang tua-tua kita pegang benda macam tu lah. Anak zina ni rupa keturunan pun tak jadi. Padahal yang buat salah pak dia. Pasal apa yang dia pula nak kena?
Agama tak boleh macam tu. Kerana yang salah ialah orang yang berniat nak buat salah. Daripada bab setiap orang dihukum berdasarkan kepada niat, maka banyak hukum hakam fiqh kita tengok. Termasuk kalau orang tu makan pada bulan puasa, kerana dia terlupa, dia tak niat nak buka puasa, kan? Dia anggap batal puasa dia boleh sambung puasa. Rumah dia jenis tutup pintu gelap, tutup ni gelap, dia tak pergi kerja hari tu. Dia bangkit pukul 8 pagi, dia duduk sangka sok sahur, makan punya bagui, papam kawan buka-buka pintu, oi duk tak puasa. Kami sok apa ni pukul 8 ni, kan? Kawan dia, sok apa pukul 8 ni. Dia berhenti, dia sambung puasa dia sah. Sebab dia bukan dia memang nak puasa. Dia tak tahu kata bahawasanya waktu telah masuk. Samalah juga, tiba-tiba dia duduk, member dia duduk tidur, member dia buat berkena macam budak-budak asrama lah, atau rumah sewa, pergi pasang azan tepi telinga dia. Weh, orang dah buka puasa, dia duduk tidur lagi. Dia mangkit pukul 4, dia pun capai ayak minum melok lah kata. Lepas tu dia duduk gelak, padan hang kena ganti lain, kata. Pasal apa? Mana buka lagi, baru pukul 4, tak tengok jam. Dia tak kena ganti, dia sambung puasa dia. Sebab dia bukan niat nak buka puasa, dia bukan niat nak batalkan puasa. Dia ingat waktu berbuka puasa telah capai. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang berdasarkan apa yang dia niat. Cumanya dan satu lagi, Allah juga tak hukum orang. Berdasarkan Allah tak hukum orang. Benda-benda yang manusia lupa, al-khata' wan nisyan. Kita lupa, kita silap, Tuhan tak hukum kerana kita tak berniat nak derhaka pada dia. Setengah orang ni dia ingat kita apa yang dipaksa kepada kita juga kita tidak kena. Berapa contoh saya nak buat tentang niat? Okey, berapa ni? Niat membezakan sesuatu dengan adat. Mandi, kita mandi, kan? Ini dari segi jumhur ulama. Kita malam tadi bersama dengan isteri kita. Bangkit pagi kita pun mandi nak pergi. Kita langsung tak niat mandi ni mandi wajib. Kita niat mandi nak pergi kerja. Maka pada majoriti para ulama, melainkan dalam mazhab Hanafi, majoriti para ulama tak sah. Dia kena mandi untuk, maksud dia untuk mengangkat janabah. Tapi bukanlah setengah orang macam mandi, setengah orang bila orang kata niat, maksud dia mandi, dia masuk niat yang tu. Tak apalah masa dia nak masuk tadi ke, dia niat, dia tahulah dia mandi pasal tu. Setengah orang ni dia buat bagi takalluf. Dia kata masa buka ayak tu kena duk tunggu Ustaz, ayak betul-betul nak main, masa tu hang pasang niat. Dia ingat bola takraw, betul-betul bola main hang tendang dia. Dia ingat apa niat ni, dia ingat apa? Dia ingat niat dia apa? Lagu ke apa? Tiup biola ke apa? Niat maksudnya tujuan. Berpanjanganlah niat tu. Berpanjanganlah niat tu. Sebab tu setengah orang tak faham konsep niat tu. Yang bangkit sahur, makan, lepas nak tidur dia faham ni. Niat dah esok kita nak puasa. Niat apa? Dah makan dah 2 pinggan dah sok ni. Memang nak puasa lah. Kalau tidak orang tak bangkit makan tengah malam ni. Siapa nak pergi kenduri arwah tengah malam ni? Tak faham konsep, tak faham kepada maksudnya. Okey. Sebab tu al-ghus rupanya mandi, walaupun mandi tu kita mandi sama perbuatan mandi tu, tapi dengan niat yang berbeza, maka hukumnya juga adalah berbeza. Buat contoh yang lain. Zakat, bayar duit. Kita tengok satu orang minta bantuan kat kita, kita pun kesian kat dia, kita bagi duit kat dia. Tak apalah, ambil lah duit ni kang, kesian kang, tolong dia. Lepas tu main musim zakat, kita nak kena keluar duit. Aku tak mau bayar, aku kira hak dulu aku potong. Tak boleh. Pasal hari tu kita niat sedekah biasa. Hak zakat mesti niat dengan
dengan zakat. Walaupun amount dia mungkin sama, jumlah dia mungkin sama, tapi niat memainkan peranan yang berbeza. Cumanya Al-Imam Asy-Syatibi bahas, yang ni bukan soal pahala tapi soal lain. Kalau satu orang jenis tak mau bayar zakat, dia tak mau bayar zakat, pemerintah mai ambil zakat ke dah? Katakanlah dia zakat tanaman ke zakat apa, dia tak mau bayar ni, pemerintah mai sukat harta dia, ambil daripada dia secara paksa. Ambil harta tapi ambil kadar zakat dia lah. Kalau tidak dia tak bayar. Sah ataupun dia zakat tu, sah ataupun tak zakat tu. Para fuqaha sebut dia zakat dia ni dikira yajzi, kira atau yujza, dia dikira untuk dia. Dikira ni bukan maksud dia ni dapat pahala di sisi Tuhan. Setengah orang dia salah faham. Dikira ni maksud pemerintah tak boleh ambil dah lah, cukup lah. Walaupun dia kata aku tak kira, aku tak niat, aku tak halal yang ambil zakat aku, dia tak boleh tak halal. Zakat hak kita bayar tu bukan hak kita, memang hak orang. Harta tu peruntukan Tuhan pada orang lain, kita kena bayar. Kita walaupun dia protes, tapi pemerintah dikira sah di sisi pemerintah. Maksudnya tak boleh dah denda dia dah pasal kes zakat, pasal dah ambil lah hak dia, walaupun dia tak mau lah di sisi Tuhan. Tapi ini saya cakap soal apa yang ada di dalam niat manusia, pahala di sisi manusia. Sebab itu dia membeza-bezakan semayang pun beza. Semayang pun beza. Macam saya sebut tadi dah, semayang sunat, kita buat sunat 2 rakaat, dia sunat. Walaupun sama dengan subuh, tapi dia tetap sunat. Kita semayang, kita bangkit lambat, kita duk ingat subuh dak lagi, kita pun semayang baca panjang duk tahajud. Habis-habis dia kata, semayang, suami isteri kita kata lah, jom lah, kata aja, jom apa lagi aku tak semayang subuh. Tak siap semayang apa, baca kuat apa semua ni. Dah tak siap aku semayang tahajud. Tahajud apa yang pukul 6 ni, kata 6 lah besok apa, 6 suku, 6.20. Katalah tahajud apa pukul 6.30 ni, 6.30 kata. Lah jam aku mati, aku tu ingat 4.30. Jomlah, kita tak apa, tadi pun aku baca panjang, kira subuh kan tu. Dia tak boleh. Tak boleh. Pasal dia kena semayang lain. Walaupun 2 rakaat pendek pada tadi pun, dia kena buat lain. Hak tadi kira tak apalah, tahajud dia dapat di sisi Tuhan. Tuhan ni bukan macam kita. Makan jenis orang payah berkira macam manusia. Tuhan ni kenali hamba Arhamur Rahimi. Kita bangkit, kita sangka kita tahajud, tengok-tengok waktu dah habis. Taklah kata Tuhan ni kata aku tak kira. Kita pergi akhirat esok, ya Allah, ni tahajud nang aku tak kira, hang tak tengok jam hari tu. Tuhan tak macam tu. Maha suci Tuhan. Dia rahmat kepada kita. Dia rahmat kepada kita. Setengah orang ni, dia bila cakap tentang agama, tentang hukum makam ni, dia terpelanting jauh. Saya sebut hari tu di masjid ni kan, saya kata macam kes satu negeri tu, itu saya sebut dah di Pulau Pinang tu. Satu masjid sembahyang tak sah sebab tok khatib tak selawat. Jadi nak keluarkan balik fatwa supaya satu masjid sembahyang balik. Berapa masjid lah, kerana dia baca teks tu kata tak ada selawat. Agama dia tak macam tu. Hak salah tok khatib, salah tok khatib lah. Kemudian dia pun bukan niat sengaja. Dalam kitab fiqh kadang-kadang dia ada takalluf sikit, dia ada macam lebih-lebih sikit. Contohlah, katakanlah satu orang jadi imam mayang Jumaat. Semayang Jumaat nak kena berjemaah. Dia semayang, dia jadi imam, dah jadi imam, kita lantik dia jadi imam, dia jadi imam kat setahun. Tiba-tiba dia main habaq kat kita, tuan-tuan, sebenarnya saya nak habaq betul tuan-tuan, saya memang tak suka tuan-tuan semua. Saya selama ni jadi imam, saya bukan pernah ambil wudu. Jadi semayang Jumaat tuan-tuan dah setahun ni tak sah, hampa pergi semayang balik. Adakah kita berdosa? Dah. Siapa yang berdosa? Dia. Tapi kitab fiqh sebahagian sebut semua kena semayang balik. Tak apalah dia nak sebut, tapi bagi saya, kita dan dengan apa yang kita telah lakukan dengan penuh keyakinan benda tu memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kadang-kadang
Kan macam saya cerita dulu kan, ada orang kau tak betul. Orang tengok dia pakai jubah apa, orang tutup dia jadi imam. Dia pun jadi imam, tu imam tak mai. Baca punya sedap, hebat. Kita baca sedap ni, main mana ni jadi imam. Tu baru semayang tak ambil wudu. Sehari ke semayang isyak, semayang wudu, ambil wudu lagi sedap. Tu dia. Penin kita. Manusia, sebab tu kita kena balik kepada asal agama di sisi Tuhan. Tuhan balas orang amalan manusia berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang diniat. Siapa lebih tahu niat? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang sedekah RM1 dengan orang sedekah RM100, walaupun pada zahir RM100 lebih banyak daripada RM1. Tapi niat siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Mungkin hak RM10 tu lebih ikhlas daripada yang RM100. Lebih ikhlas daripada yang RM100. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang berdasarkan apa yang dia niat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa persoalan tentang niat yang saya nak sentuh sikit di sini supaya kita dapat manfaat bersama. Antaranya kelebihan kepada niat. Likulli imri'in ma nawa ialah niat seseorang dapat mencapai apa yang tak dapat dicapai oleh amalan. Contoh, kita orang susah mai masjid musim haji, kita dengar orang jiran sebelah pergi haji. Mai musim nu dengar tu imam kita hak nu pergi haji. Sehari panjang kita belakang pergi haji, duk dengar orang pergi haji. Kita sendiri nak pergi ni, nak makan pun duk pekin. Kita, ya Allah, isyaku ni kalau ada rezeki lah, memang lah rindu lah nak pergi haji. Bukan kerana nak bagi orang panggil nama kita haji, kerana kita tahu hak tu suruhan Tuhan, tempat tu Tuhan berkati, Nabi suruh pergi haji. Kita tak mampu sampai ke sudah, sampai ke mati tak boleh pergi haji. Tetapi niat kita yang saleh telah menyebabkan pahala haji sampai ke kita. Niat kita yang benar menyebabkan pahala haji sampai kepada kita. Nabi SAW sebut dalam riwayat Muslim, Man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada'i wa in mata ala firashihi. Dalam hadis Muslim, siapa yang minta ke Allah dengan penuh bisidqin, dengan betul hati, dengan betul niat, minta syahadah, minta syahid, dia capai makam syuhada sekalipun dia mati atas katil dia. Nabi kata, sekalipun dia mati atas katil dia. Sebab tu maka niat yang betul akan menyebabkan amalan kita mungkin tak tercapai, tapi niat kita menyebabkan kita dapat mencapai amalan yang tubuh tangan kita tak boleh buat. Dengan niat pahala kita dapat. Kita tengok mai satu orang tu kaya, dia buat satu masjid. Kita, siapa buat masjid ni? Dia faham, orang ni buat, Allah hebat, kita kata buat masjid. Ayak mata kita ngalir, kita tu, ya Allah, kau Tuhan bagi kat aku duit banyak ni, aku buat masjid. Sungguh-sungguh ni, bukan setakat main-main kata-kata ni. Kadang-kadang orang dah sembang kemas kan, main-main kaya, sungguh belagak tak mau. Sungguh-sungguh hati ni. Kita tak dan buat masjid, tapi pahala buat masjid dapat. Kerana kemiskinan sebahagiannya bukan pilihan kita juga. Mungkin kita kerja lebih daripada dia, tapi tak ada. Sebab tu kita dalam dunia ni, yang ni kita kena ingat, sebahagian yang kita peroleh ini bukan sebahagian, semua kita peroleh bukan kerana kebijaksanaan kita. Rezeki Tuhan. Cerdik mana pun kalau lahir kat jadi no, pergi duduk lahir kat Afrika, negeri tak ada makan, nak pergi universiti mana?
Ada orang dia lahir, mak bapak dia ada kemampuan, ada apa, hantar pergi universiti, hantar pergi, dia rasa dia pandai. Mungkin ada orang pandai daripada dia. Mak bapak dia tak mampu, tak mampu nak hantar pergi mana, dia kerja biasa-biasa. Tapi dengan niat dia yang baik, Tuhan capai apa yang orang lain capai, yang dia tak mampu capai dengan tenaga dia, dengan riang dia, dengan tangan dia. Tapi dia mencapai pahala itu dengan niat dia. Ini katanya, ini menunjukkan rahmat dan besarnya nikmat Allah Azza wa Jal kepada hidup manusia ni. Sebab ni dunia ni macam tu. Nabi sebut dunia ini anna dunya li arba'a nafar. Dalam hadis yang lain, dunia dalam terima hadis Tirmizi, dunia ni untuk 4 kumpulan. Selalu hadis kita baca. Antaranya orang yang kaya, dia belanja harta dia. Seorang lagi tak kaya, dia kata kalau aku ada harta macam tu, aku belanja macam tu lah. Nabi kata fahuma fil ajri sawa. Depa berdua ni di sudut pahala sama. Kita pula tengok satu orang punyalah kaya, dia buat kerja maksiat apa semua, dengan buat kerja tak senonoh apa semua, kita kata kalau aku kaya ke dia, aku sakan pada dia lagi. Kita pun begitu, dunia dah. Nabi SAW kata huma fil wizri sawa. Depa tu pada dosa sama, cuma leceh sikit, hang duk berangan saja, dia nu dapat dah. Pasal apa? Dia ada satu ham ni, dia cadang-cadang ya. Yang ni dia azam, aku memang nekat dah. Kalau aku dapat, memang aku buat. Sebab tu kita tengok contoh ham dalam agama, dia cadang ni, dia baru duk angan-angan nak buat. Ni tak dosa lagi. Tengok satu benda, aku ingat nak buat, tapi dosa. Duk main, duk berlawan, yang tu dia tak niat lagi. Dia baru duk cadang. Kalau dia berhenti cadangan dia tu, Tuhan bagi pahala. Tuhan maha rahmat. Cadang nak buat jahat, kemudian tak jadi, dapat pahala. Niat ni memang satu azam yang putus dia nak buat. Dia dah buat, dia nak pergi buat maksiat satu benda. Start kereta dah pergi lah. Sampai tengah jalan, kereta mati enjin. Jonoh tepuk steering, tak hidup. Dia kata, boleh terlepas aku malam ni. Walaupun dia tak dapat buat, tapi dosa tetap sama. Sebab dia azam. Tapi lecehnya, kawan hak dapat tu, dapat sungguh, dia angan-angan je lah, dosa dapat. Dosa dapat. Sebab tu jangan kita tak sangka bahawasanya apabila kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum kita berdasarkan kepada apa yang kita niat. Lalu kita tengok, kita perbuatan hak betul tak banyak mana, hak dosa niat tu banyak. Mungkin ada orang perbuatan hak betul tak banyak mana, tapi niat yang baik tu banyak, maka dia dapat pahala di atas niat dia yang baik. Akhirnya sebelum kita buka sesi soal jawab, kita akan sambung hadis ni. Kita baca hadis yang selalu kita baca. Nabi SAW sebut dalam hadis tentang cerita yang masyhur, rajulun kata la atasaddaqal lailah bi sadaqah. Malam ni aku nak sedekah dengan satu sedekah. Jadi dia ingat malam ni aku nak buat baik pi sedekah. Ni dalam hadis Muslim. Fa kharaja fa wada'aha fi yadiz zaniyah. Dia keluar, tengok jumpa satu orang penzina. Dia pun bukan nak kenal, dia tak kenal, taklah tanya hang duk berzina ke? Tengok perempuan. Dia pun bagi sedekah pada perempuan ni, seorang penzina. Fa asbahu yatahaddatsun. Duk besok orang duk kata, perempuan hak pelacur tu hang duk pergi bagi kat dia. Orang duk kata malam tadi duk pergi bagi sedekah kat dia. Kemudian dia nak kata apa? Ada orang kata tasaddaqa al-lailata 'ala az-zaniyah. Dia ni bersedekah untuk orang penzina. Dia dengar-dengar, rupanya aku bagi kat perempuan tu penzina. Dia kata, Allahumma lakal ham 'ala az-zaniyah. Ya Allah, bagimu segala pujian kepada penzina. Maksudnya nak buat macam mana? Yang tu aku bagi.
Duk malam ni tak boleh tahan. Malam tadi lepas kat penzina, bagi buat sedekah lain. Nabi cerita. La atasaddaq al-lail, la atasaddaq bisadaqah. Malam ni aku sedekah lain. Lepas tu keluar pergi sedekah, fa wada'aha fi yadi ghani. Fi yadi ghani. Dia pun pi letak pula bagi kat orang kaya. Dia tengok satu orang kaya, dia tak tahu kata kaya, nampak macam selekeh, dia bagi duit. Kesian ni bagi. Rupanya dia ni kaya tak mau. Fa asbahu yatahaddatsun tasaddaqa ala ghani. Duk besok dia tak apalah dia tu. Dah malam tu pergi sedekah kat Mazina, dia pergi sedekah orang kaya lah mana ni. Sampai kada dia kata Allahumma lakal hamd ala ghani. Ya Allah, segala puji bagimu, sedekah dah. Buat je, tak tahu apa yang kau bagi, sedekah kat orang kaya. La atasaddaqa bisadaqah. Dia kata tak apa, aku sedekah lain. Dia pun fa kharaja bisadaqati. Dia pun keluar bersedekah. Fa wada'a fi yadi sariq. Kemudian pada malam hak ketiga pula dia letak bagi kepada pencuri pula. Tuhan nak takdir kat dia. Kemudian orang pun duk bercakap lah, dah dia kata bagi dah penzina dia bagi, orang kaya ni dia pergi bagi hak pencuri tu, dia pergi bagi sedekah. Dia kata Allahumma lakal hamd ala zaniyah wa ala ghani wa ala sariq. Ya Allah, segala puji bagimu, sedekah dia ada sampai kat ni penzina, orang kaya, pencuri. Fa utiya faqila. Dikatakan didatangi kepadanya. Wallahu a'lam. Hadis ni kita didatangi boleh jadi malaikat, boleh jadi mimpi, boleh dia diilhamkan, tapi dia bukan nabi lah. Maka dibagi tahu kepada dia, fa amma sadaqatuka faqad qubilat. Adapun sedekahmu Tuhan telah terima. Amma zaniyah fala'allaha an yasta'fa biha an zinaha. Adapun untuk penzina boleh jadi dengan sedekah yang bagi tadi ni dia tak pergi berzina, malam tu dia dapat habuan. Wala'alla ghani ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Adapun orang kaya mungkin dia akan ambil pengajaran, dia tengok orang sedekah kat dia, mungkin dia pula fikirlah sedekah kat orang lain. Wala'alla sariq yasta'af biha an sirqatihi. Adapun orang yang mencuri, mudah-mudahan dengan dia hang bagi tu dia tak curi, Tuhan terima pahala. Macam itulah kita kadang-kadang kita tengok orang minta kita, dia main dak buat selekeh, kita kesian kat dia. Kita ambil RM20, RM10 bagi kat dia. Rupanya dia tipu kita. Tak ada aku Tuhan kira tak hang tak dapat pahala, hang kira kena tipu. Ada. Kita orang boleh, Tuhan Maha Kaya dia bagi kat kita. Sebab masa kita bagi tu kita kesian kat dia, kita teringat Tuhan suruh kita bantu. Wa amma sa'ila fala tanha. Orang yang minta jangan dengking dia, bagi ke dia. Kita pun bagi. Sebab itu niat memainkan peranan. Niat memainkan peranan. Tapi kalau kita bagi ke orang miskin sungguh, niat kita ni, saya dengan ikhlas ingin membantu pakai miskin dan kawasan ni, bagi salam, bagi dia pun main bagi, bisik ke dia, jangan lupa undi aku. Jangan lupa mengundi aku. Walaupun nampak dia sebut sedekah, sumbangan ikhlas, dia abang di apa? Di sampul dia sumbangan ikhlas. Di sisi Tuhan, Tuhan tahu niat dia apa. Orang kadang-kadang tak apa, dia bagi apa-apa, bukan salah lah nak abang, nak eratkan hubungan. Nabi kata tahabu, bagi hadiah maka kamu kesayang. Untuk bagi sayang, kerana supaya orang kita berbaik-baik dengan dia. Aku bagi hadiah ni tujuan supaya hang berbaik-baik dengan aku, tak apalah, kerana berbaik-baik itu Tuhan suruh, silaturahim Tuhan suruh. Tapi kalau kita niat kita tu bukan mencari redha Tuhan, nak tu cari hak dunia yang kita nak, di atas kepentingan tertentu, Tuhan maha mengetahui. Dan insya-Allah kita akan bahaskan lagi bab ini insya-Allah, tentang masalah innamal a'malu binniyat ni pada kuliah yang akan datang. Ada soalan? Siapa ada soalan main depan?
Saya nak sebut tentang ini, tentang agama dilihat kepada, nanti kita akan bahas tentang maksud agama. Kita kadang-kadang bila kita cakap tentang niat ni, kita tertinggal dalam memahami Tuhan juga. Allah Azza wa Jal, apabila dia turunkan agama kepada kita, Allah mempunyai tujuan agama. Tujuan agama itulah yang kita sebut dengan maqasidus syariah, tujuan syarak. Hari ini kita dengar orang sebut maqasid, kadang-kadang hak sebut tu pun tak apa faham. Maqasid ni tujuan, kenapa agama Tuhan turun bagi kita, kenapa Allah buat peraturan ke dalam hidup kita ni. Allah tak memerlukan kita, kita memerlukan Allah. Allah menurunkan agama semata-mata kerana Allah mau kebaikan kepada kita, maslahatul ibad, kebaikan untuk hamba. Buat contoh, kenapa Allah haramkan kita minum arak? Sebab apa? Sebab bukan kerana Allah tak suka arak, kerana arak itu akan memusnahkan akal kita. Maka tujuan syarak datang nak pelihara akal. Sebab tu kita disuruh mengaji. Dia larang kita jadi bodoh. Dia larang kita diinayai orang, memperbodohkan diri, buat perangai ala-ala bodoh. Agama tak suruh. Kerana agama mau supaya manusia ini gunakan akal. Diwajibkan talabul ilmi faridah, tuntun ilmu itu wajib. Maka apa saja yang menyebabkan merosakkan akal, yang merosakkan tujuan agama datang pelihara akal, maka dia haram. Walaupun tak sebut dalam Quran, dia tak bernama arak. Daun ketum sama. Daun ketum. Daun ketum, kalau dia makan daun ketum tu, setakat dia makan dia jadi sesemua, dia hilang semua, tu lain cerita. Tapi kalau makan sampai berdengung tak erti apa, dia sama saja. Sebab tu Allah haramkan, kerana dia bukan haram kerana anggur, dia haram kerana tujuan agama, tujuan agama. Setengah orang nak tunggu mana dalil haram daun ketum, sebut mana ayat ketum. Setengah orang ni pelik, dia tak faham tujuan agama. Mai kawan nak tak erti dah. Dia kata ada dalam Quran dadah Tuhan dah sebut, kita pun terkejut. Tu allazi jama'a amalan wa addadah, dia dadah dia kata. Tu melampau tu. Tujuan agama. So memahami maksud dan tujuan agama. Macam juga jihad. Apa tujuan jihad? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah jadi yang maha tinggi. Tapi kalau kita lancar jihad, kalimah Allah jadi bawah, tak boleh. Kita pergi bom restoran orang, kita pergi bom tempat awam umpamanya, orang tak ada pandang kalimah Allah maha tinggi, orang pandang jadi rendah. Walaupun atas nama apa awak namakan, dia tak boleh jadi jihad. Kerana jihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya, tu tujuan dia. Sebab tu bila kita tak faham essence, kita tak faham essence of religion, intipati agama, kita salah lah. Macam kita masuk kedai makan, saya selalu kedai makan Islam, kedai makan, orang kata kedai ni dia ni amal Islam. Dia pasal amal Islam, tengok toki dia pakai lebay, pakai baju Melayu, masuk ada dengan ceramah sikit, dalam tu bunyi Quran, orang nak mengaji. Yang tu dia punya cosmetic adjustment, dia punya hiasan luaran dia. Agama yang kalau kita cakap pasal kedai makan, tujuan agama dalam jual beli, yang agama peraturan jual beli dalam agama supaya jangan ada orang kena tipu. Maka kedai makan yang Islam, maksudnya makanan dia bersih, tak ada unsur yang bahaya. Walaupun toki kedai dia tu mungkin pakai t-shirt saja, kedai dia tak bunyi Quran apa, tapi kalau makanan dia bersih, tak bahaya, cara jualan dia betul, dia lebih Islamik. Bukan, kerana itu tujuan agama. Bila kita tak faham tujuan agama, maksud tu, itu maksud agama. Maksud agama ni, bila kita kata pentadbiran Islam, bank Islam, urusan Islam, perbankan Islam, apa yang kita maksudkan? Apa tujuan yang agama nak? Pentadbiran Islam,
Bukan maksudnya pipi depan tu dia ayat Quran dah tulis besar. Lepas tu ada tulis bahasa Arab. Bangunan ada kubah sikit. Bukan itu. Tapi masuk-masuk tu mau lembab punya buat kerja. Tak mana anu beli belah sana, kau ni belah sana. Orang miskin sampai nak patah kaki baru boleh dapat. Dia tak boleh. Walaupun kadang-kadang pegawai dia tak bunyi apa, tapi bila pengurusan dia bagus, itu Islami. Itu balik kepada esen inti kandungan agama. Yang kebahagiaan orang salah faham. Sebahagian masyarakat Melayu beramal curah ayat Yasin atas kenderaan. Ayat Quran ini Tuhan turunkan pertama untuk kita baca. Tuhan turunkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan padanya Quran hudan, dia petunjuk pada manusia. Yang membezakan, mendetailkan antara petunjuk dan kesesatan. Yang ni tujuan Quran. Kadang-kadang orang tujuan ni dia miss. Dia duk pi, dia Quran dia tak tahu apa. Dia kira baca ayat ni jadi yang ni, ayat ni jadi yang ni, ayat ni jadi macam ni. Dia salah beramal dengan Quran. Okey, setelah kita amalkan Quran, amalkan panduan Quran, ada tak ayat Quran ni yang boleh memberikan syifa kepada manusia, sembuh pada manusia? Berdasarkan kepada riwayat-riwayat hadis, ada umpamanya ada dalam hadis Bukhari bagaimana para sahabat Nabi pernah mengubat ketua kabilah yang dipatuk ular, dipatuk binatang bisa dengan menggunakan Fatihatul Kitab, macam Fatihah. Boleh. Nabi sendiri berjampi kepada orang. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut bagaimana dia buat 10 tahun berubat berbagai-bagai penyakit hanya dengan membaca Fatihatul Kitab. Apa penyakit yang diubat ni? Penyakit ni penyakit badan lah, sakit tubuh, dan juga kadang-kadang yang membabitkan sihir dan seumpamanya. Boleh tak kalau orang tu tak mau, jenis degil punya, tak mau semayang, minum air jadi semayang? Tak mungkin. Kalau tidak, Nabi dah buat dah. Nabi Quran turun kat dia, jenuh duk kempen kat Quraisy supaya terima Islam, terpaksa berperang. Kalau dengan minum air saja Nabi boleh jadi baik, settle. Nabi pun menjemput Quraisy, ni kita berdamai, aku ada jamuan sikit hamba. Dia apa-apa mai rumah Nabi makan, Nabi bagi jamu sikit, ayak Nabi jampi dah. Lepas makan kenduri, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Jadi lain nama makna. Lepas minum ayak ni. Agama tak ada, khurafat macam tu tak ada. Kata ada orang kata orang duk pi kat dia semua bawa botol, dia jampi kata sampai habis ada jampi. Kita pun kagum juga lah. Tu macam saya kata, kalau sungguh kerajaan bayarlah kat dia sebulan 3 juta pun tak apa. Suruh dia jampi ayak banyak-banyak, tangkap semua penjenayah bagi minum ayak, keluar jadi baik ni. Mak rempit motor tu pulih tahan, pi lorong ni tak payah ayak. Hari ni tak ada periksa ayak kencing, hari ni minum ayak. Dia pun minum ayak. Lepas keluar pada minum ayak, tak maaf lah encik tu, saya ni rasa dosa, tak maaf lah, Assalamualaikum, nak pergi motor. Manusia tak semudah ini. Semua kadang-kadang sebahagian golongan agama telah mengambil kesempatan menjual benda ni, menjual benda ni. Kalau dia kata minum ayak hak saya jampi ni, sihir dapat dikurangkan ataupun ditentang dalam lingkungan yang disebut dalam hadis, ataupun sakit kepala mungkin dalam lingkungan yang disebut dalam hadis. Kemudian nak bagi tak aksiden pi juri hayat, yang ni tak ada. Kerana ada dah, Nabi dah ajak lah cara. Nabi bila beli kenderaan atau khadam atau kita kahwin, Nabi ajak suruh kita pegang tali kenderaan kita. Zaman dulu tali lah pegang steering kereta lah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaiha wa a'udzubika min syarriha wa ma jabaltahu anhu.
alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dia dan kebaikan apa yang kau jadikan atas dia, dan minta jauh daripada kejahatan dan kejahatan yang kau jadikan pada dia. Demikian juga kita doa untuk isteri dan seumpama. So ada hadis ni, ya. Jadi amal yang itu, amal yang itu. Selepas azan doa dia angkat tangan ke tak? Doa selepas azan tidak angkat tangan. Asalnya tidak angkat tangan. Dia tanya, banyak soalan-soalan yang panjang kalau nak jawab. Soalan ni sambung isu. Adakah akidah Asy'ariyah Abu Hasan Asy'ari itu ada batil dan sesat? Abu Hasan Asy'ari tidak batil, tidak sesat. Abu Hasan Asy'ari sebahagian daripada aliran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia bukan keseluruhannya, dia sebahagian daripada aliran Ahlus Sunnah. Dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah itu ada berbagai aliran, Maturidiyah, Asy'ariyah, Salafiyah. Cumanya, dan dia hanyalah sebahagian daripada ajaran aliran itu. Dalam aliran yang besar itu dia salah satu daripada aliran. Cumanya mungkin ada sebahagian pandangan-pandangannya yang dianggap tidak rajih di sisi pihak yang lain, di dalam menilai balik, menafsirkan beberapa ayat berhubung dengan akidah ataupun berhubung dengan sifat Tuhan dan seumpamanya. Ini khilaf yang muktabar di kalangan ahli-ahli hadis, insya-Allah ahli-ahli teologi, ahli-ahli akidah yang kita akan bahaskan pada masa yang akan datang. Last satu soalan. Ni soalan nak berat-berat ni saya simpan, saya akan pergi depan pasal nanti saya hurai panjang. Ya. Berkenaan dengan Fathul Bari. Fathul Bari kitab lah. Hak tu saya pakai, hak kitab lah. Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia dalam akidah dia mentakwilkan beberapa ayat sifat, bukan semua, tapi dia mentakwilkan. Maksudnya pengaruh Asy'ariyah agak kuat di dalam pemahaman An-Nawawi di dalam menafsirkan beberapa ayat. Demikian juga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia An-Nawawi, dia dulu pada Ibn Hajar, dia 676 dia meninggal. Ibn Hajar Al-Asqalani datang kemudian. Dia meninggal pada tahun 852 Hijrah, 852 Hijrah. Ibn Hajar juga tidak takwil macam ayat Arash dan seumpamanya, dia kekal. Tapi ada beberapa ayat yang Ibn Hajar takwil, seperti Yadullah, tangan Allah. Ibn Hajar di dalam Fathul Bari telah menukilkan perkataan Al-Qurtubi, seperti seakan Ibn Hajar menyokong pendirian Al-Qurtubi. Maka Ibn Hajar mentakwilkan juga beberapa ayat, bukan semua, tapi dia tak takwil. Maka soal mentakwilkan beberapa ayat ini dan tak takwil ini adalah khilaf di kalangan ulama ahli sunnah. Aliran Salafiyah dia tak mau takwil. Ada aliran seperti Al-Mizzi, seperti Az-Zahabi, seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, mereka Imam Ahmad dan sebagian riwayat daripadanya, mereka ni tak takwil. Di kalangan ahli sunnah juga ada yang mentakwil. Semua yang mereka lakukan masih lagi dalam itar, dalam rangkaian yang disahkan, yang dibolehkan di dalam perbahasan akidah. Dia tak boleh jadi isu besar. Cuma kita nak sokong yang mana ataupun kita nak tarjih yang mana, kita lah. Saya lebih cenderung kalau dah tak ada perlu takwil, tak payah takwil lah.
Tak perlu takwil, tak payah takwil. Kecuali benda-benda yang jelas seperti arash dan seumpamanya, memang jelas disebut dalam Quran dan hadis yang sukar untuk kita takwilkan. Yang lain, adakah tangan Allah dengan maksud kuasa dan seumpamanya? Khilaf para ulama dalam masalah ini. Khilaf para ulama masalah ini. Salaf kebanyakannya cenderung kepada tidak takwil. Tidak takwil. Kalau orang yang takwil pun masih lagi di kalangan ahli sunnah. Yang tak takwil pun mereka kekal cenderung kepada pendirian salaf yang lebih baik. Jangan berbalah dalam masalah yang seperti ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.